أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada ibu-ibu dan bapa-bapa dan juga anak-anak pelajar semua dan kaum muslimin muslimat, agar kita semua di dalam sihat dan afiah. Pada kali ini muhadarah kita akan bagi maklumat kepada ibu-ibu dan ayah-ayah tentang kejahilan sifat 20. Nah, jahil sifat 20. Jadi masalah sifat 20 ramalah. Nah, boleh kata ramalah orang kita masih lagi duduk di dalam gelai kabut tentang sifat-sifat kamalat bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi sifat 20 yang kita orang muslimin muslimat duk jadi keliru lagi. Maka sangat-sangatlah perlu kepada ilmu pengetahuan, perlu kepada huraian. Jadi tok guru kita, baba-baba, ustaz-ustaz, nah di mana sahaja yang kita dapat bersama dengan majlis mereka, kita dapat maklumat daripada huraian mereka. Khususnya dalam medan akidah, iaitu di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia akan bagi maklumat tentang sifat kamalat bagi zat Allah Subhanahu wa taala yang kita kenalnya dengan sifat 20. Maka ayah-ayah dan ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, nah sifat 20 sebenarnya kita kena tahu juga, kita kena reti juga, walaupun kita duk menuntut ilmu, kita duk belajar sama-sama dengan tok guru kita. Nah, kita kena tahu kata sifat kamalat bagi zat Allah Subhanahu wa taala bukan hanya 20 sifat, bukan hanya 20 sifat. Nah, sifat kamalat bagi zat Allah Subhanahu wa taala iaitu sifat kesempurnaan bagi zat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Nah, sangat banyak, tak kuasalah kita nak bilang, tak kuasalah kita nak hitung. Nah, ibu-ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita janganlah pegang kata sifat Tuhan hanya 20 sifat saja. Jangan pegang gitu. Nah, sifat Tuhan banyak. Tidak terhingga nak banyak kata kita tak kuasa nak bila, tak kuasa nak hitung, tak kuasa kita nak hitung. Itu dia. Maka sifat kamalat bagi zat Allah Subhanahu wa taala 20 sifat yang kita duk belajar daripada kitab kuning, daripada kitab turas kita. Lebih-lebih lagi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jalanan Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abi Mansur Al-Maturidi. Nah, kita mari belajar ilmu ning kerana nak kita dapat memahami, nak kita hak itu boleh pegang dengan yakin, boleh pegang dengan kemah, dengan kejak saat itu, tak lain tak bukan kita kena menuntut kita kena berguru, bukan semata-mata baca kitab dengan pahami sendiri, tak boleh sama sekali. Nah, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka 20 sifat ataupun 13 sifat yang kita duk belajar tu daripada guru-guru kita, itu supaya nak lepas kita daripada taklid kita. Nah, nak lepas daripada pegang dengan secara buta tuli. Maka ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita dalam muhadarah kita, dalam muzakarah kita, supaya kita itu tak keliru lagi. Nah, kita malam ni kita nak bagi penjelasan kepada ayah-ayah dan ibu-ibu sekadar mana untuk kita itu boleh ambil, boleh pegang dengan cara dengan cara rekah-rekah
Nah, kita nak mendalami, kita nak halusi, ya tak lain tak bukan kita kena berguru lah, kita kena pergi cari tempat-tempat untuk kita menuntut ti. Perjumpaan kita di kali ni sekadar kata kita nak bagi huraian, nak bagi huraian wi peh. Nak wi lepas daripada keliru ya. Maka berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Muhammad, ayat 19. Ayat 19. Jadi ayat-ayat selalu kita baca ayat ni, selalu kita dengar. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Sadaqallahu maulana al-azim. Itu dia. Ayat ni kita tanda molek. Ayah-ayah dan ibu-ibu dan juga anak-anak pelajar tok-tok pakai. Kita tanda molek supaya kita ni tu boleh ambil manfaat bersama. Kita nak mendalami lagi, kita nak halusi lagi, kita kena tuju pergi kepada tok-tok guru lah, tok guru yang meresik, tok guru yang hebat-hebat, yang bijak dalam medan akidah ni. Kita pergi rojak ke sana pula. Perjumpaan kita, muhadarah kita sekadar kata lalu untuk kita nak lepas daripada kekeliruan. Jadi ayat ni di dalam surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Apa yang dia bagi tahu kepada kita di sini? Dalam ayat ni, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat, dia kata fa'lam, maka ketahui olehmu. Maka ketahui olehmu annahu la ilaha illallah, bahawa tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar illallah, kecuali Allah. Tak ada dah Tuhan lain yang disembah dengan sebenar kecuali Allah satu saja. Wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Wastaghfir, dan ampun olehmu, dan hendaklah ampun olehmu, dan ampun olehmu li dhanbika, ampunlah engkau li dhanbika, bagi dosa engkau, walil mu'minina wal mu'minat, dan bagi orang-orang yang mukminin dan orang-orang yang mukminat. Maknanya orang mukmin, orang-orang yang mukmin lelaki, dan orang-orang mukminat, maknanya orang-orang perempuan yang beriman itu. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum, dan bermula Allah, dan Allah itu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum, Allah sangat mengetahui amalan-amalan kamu yang kamu duk kerja di atas dunia, wa mathwakum, dan tempat duduk kamu di negeri akhirat nanti. Maknanya Tuhan tahu apa saja yang kita kerja di atas dunia ni, amalan kita, segala kerja kita, dan tempat duduk kita yang kita akan duduk di belakang nanti, iaitu pada negeri akhirat, di mana tempat saja Allah sangat-sangat mengetahui. Maka ayah-ayah dan ibu-ibu kita akan ulas, kita akan bagi huraian ayat ni kepada ibu-ibu dan ayah-ayah dan juga anak-anak pelajar dengan cara dengan cara faham, untuk kita nak ambil faham akidah faham bersama. Kita cuba-cuba kita tengok dalam ayat. Walau bagaimanapun sudah kita mengetahui bahawa di dalam al-Islam, di dalam negeri, di dalam agama kita Islam ni, dalam agama kita Islam ni, kita sudah mengetahui bahawa kita kena kenal Tuhan lah mula-mula sekali. Tuhan lah kita kena kenal mula-mula sekali. Yang mana berkata oleh Ibnu Ruslan rahimahullahu ta'ala, tokoh ulama yang kita boleh ambil daripada perkataan dia. Syair dia kata dia kata awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani wan nutqu bisyahadataini i'tubira li sihhatil imani mimman qadara. Itu dia. Dia kata awwalu wajibin 'alal insani,
mula-mula sekali yang wajib ke atas manusia, maknanya ke atas orang-orang yang mukallaf. Wajib ke atas manusia, atas kita orang Islam yang mukallaf ni, ma'rifatul ilahi bistiqani, ialah mengenalkan ilah, mengenalkan Tuhan bistiqani. Nah, mengenalkan Tuhan hal keadaan dengan yakin. Kita kena kenal Tuhan dengan yakin. Tu dia. Awal wajibin 'alal insani, mula-mula sekali wajib ke atas manusia, maknanya ke atas orang muslim yang aqil dan lagi pula baligh. Nah, ma'rifatul ilahi bistiqani, ialah mengenalkan ilah, mengenalkan Tuhan bistiqani, hal keadaan dengan yakin. Kita kena kenal Tuhan dengan yakin. Dalam mata syi'i, nah dalam mata Zubat, nah cuba kita buka tengok di awal-awal. Dan dia kata pula wan nutqu bisyahadataini tubira, dan kita bertutur tu bisyahadatai, kita mengucap bisyahadatai dengan dua syahadah. Mana dua syahadah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. U'tubira, dia kata diiktibarkan. Maknanya bagi orang yang masuk Islam, nak masuk Islam, tak lain tak bukan nak wisah i'tiqad dia, dia kena nutqu, kena bertutur, kena mengucap dengan dua syahadah, baru diiktibar, baru dikira kata dia tu Islam, baru dikira kata dia tu muslim. Tu dia. Sebab apa? Sebab orang panggil dengan dua syahadah telah dikira li sihhatil imani mimman qadara, kerana nak wisah iman, nak wisah pegangan hak ni tu mimman qadara, bagi orang hak kuasa nak mengucap dua syahadah, maka dia kena mengucap. Bagi kita orang beranak di atas fitrah Islam dah ni, ayah kita orang Islam dah, ibu kita orang Islam dah, maka dua-dua ayah kita, ibu kita Islam ni, bila kita beranak mari, orang panggil beranak di atas fitrah kita. Kita beranak di atas suci. Nah, suci, nah yang lalu daripada ayah kita dan ibu kita. Jadi tak berhajat pada kita hak ni tu mengucap dua kelima syahadat. Kalau kita mengucap pun orang panggil sunat. Nah, sunat. Kerana apa? Kerana orang panggil kerana kita ni sudah jadi Islam dah. Bagi orang yang nak masuk Islam, wajib nah dia kena mengucap. Kalau dia tak mengucap, tak kira Islam dia. Sebab u'tubira di sini nak royak kata kena an-nutqu, kena bertutur, kena berlafaz. Nah, kena mengucap. Tu dia. Maka kita faham di sini ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ma'rifatul ilah, kita kena kenal Tuhan sebagai permulaan bagi kehidupan kita ni. Kita kena kenal mula-mula sekali, iaitu kena kenal al-ilah, kenal Tuhan, yang mana berkata oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ali kata kana, dia bagi tahu kepada kita, dia kata awwaluddin ma'rifatullah wa kamalu ma'rifatihi at-tasdiqu bih wa kamalu at-tasdiqi bihi tauhiduh wa kamalu tauhidihi al-ikhlasu lah wa kamalu ikhlasu lah nafyu sifat anhu. Itu dia, nafyu sifat anhu. Jadi di sini kita boleh reti kata mula-mula sekali ma'rifatullah, awwaluddin ma'rifatullah. Bermula awal-awal agama ni kita kena mengenalkan Allah, mengenalkan Tuhan. Mula-mula sekali kita kena kenal Tuhan. Sayyidina Ali kata wa kamalu ma'rifatihi, dan kesempurnaan kenanya at-tasdiqu bih, kita kena membenarkan dengannya. Dengan Tuhan tu kita kena membenarkan dengannya, dengan Allah. Wa kamalu tasdiqihi wa kamalu tasdiqi bih tauhiduh, dan kesempurnaan membenarkannya kan Allah tauhiduh, iaitu kita menyatukannya. Wa kamalu tauhidihi, dan sempurna keasaannya al-ikhlasullah, maknanya kita kena berikhlas baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa kamalu ikhlasihi lahu nafyu sifati anhu, kesempurnaan
ikhlas kita bagi Allah Subhanahu wa taala, kita kena nafi segala sifat kekurangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Maka berdasar kita kepada awaluddin ma'rifatullah. Nah, ayah-ayah dan ibu-ibu dan juga anak-anak pelajar, tok-tok kakek semua, kita tandawi molek supaya kita hak itu boleh ada hujjah. Nah, boleh kita hak itu pegang dengan kemah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lebih-lebih lagi, nah, kita dalam bicara sifat 20 ataupun sifat 13 di atas dua jalan, iaitu Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abi Mansur Al-Maturidi. Dua-dua ni, nah, dunia beri pengakuan kata dua-dua ni adalah imam, adalah sebagai imamah. Nah, sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma dua imam di sini tempat lain-lain. Nah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari iaitu bertempat di Basrah, negeri Iraq. Imam Abu Mansur Al-Maturidi dia ni iaitu bertempat di Samarkandi, di negeri Uzbekistan. Jadi dua-dua ni sama-sama kita kenal. Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dia mazhab Hambali, dalam fiqh mazhab Hambali. Imam Abu Mansur Al-Maturidi dia mazhab Hanafi. Nah, mazhab Abu Hanifah dalam fiqh dia. Jadi sudah meninggal dunia belakalah dia ni, orang panggil dalam korung salaf. Nah, jemur kepada khalaf, orang panggil korung salaf, akhir-akhir awal-awal korung khalaf dan akhir-akhir korung salaf. Kerana Imam Abil Hasan Al-Asy'ari ni dia meninggal dunia pada tahunnya 324 Hijriah, dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi dia sudah meninggal dunia pada tahunnya 333 Hijriah. Jadi ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita nak kembali kelik kepada ayat yang kita sebut di awal tadi supaya kita tak keliru di dalam fahami kita. Nah, yang mana kita sudah mengetahui daripada perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, nah, bahawa awaluddin ma'rifatullah, iaitu mula-mula agama ialah mengenalkan Allah. Jadi perkataan ini setengah kata, setengah daripada guru kita kata daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam riwayat kata perkataan ini adalah daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Ala kulli hal, tak ada gapalah kita ambil faham kata mula-mula sekali kita kenanya mula-mula sekali kerja agama ni kita tu kena mengenalkan zat Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ma'rifatul ilah, yang mana kita baca di dalam matan tadi. Kenal tu pula kena dengan yakin. Manakala kita kena kenal dengan yakin, sekali lagi kepada ayat Quran yang kita sebut di awal tadi. Maka dalam ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Itu dia. Maka ayah-ayah yang dirahmati Allah, ibu-ibu dan sekalian muslimin muslimat yang kita sedang mengikuti majlis penyampaian kita pada malam ni, yang mana kita mari tengok dalam ayat fa'lam. Nah, fa'lam di sini, fa'lam kita terjemahnya maka ketahui olehmu. Dalam bab kita nak mengenalkan zat Allah ni, kenal tu dengan yakin. Al-ilmu bil yakin. Kerana dalam bab akidah kita kenal zat Allah, tak boleh kita nak kenal dengan zon. Zon tak boleh kita kenal dengan zon. Nah, dan lagi pula tak boleh kenal zat Allah ni tu dengan syak, dan tak boleh kenal zat Allah dengan waham. Itu dia. Jadi dengan wahai tak ada kena kecek dah, dengan syak pun tak diterima mula lagi dah. Dengan zon pun tak terima supaya tula juga. Kita nak pegang kata Tuhan tu, aku ni pegang kata Allah tu ada. Berat ko ada pun tak boleh dah. Itu dia. Dalam bab akidah ni tak boleh kita nak zon. Kita kena yakin satu saja. Sebab syak, zon dan waham, tiga-tiga ni masuk dalam kata jahil. Masuk dalam kata jahil bil aqidah. Maksudnya dia jahil lagi dalam bab akidah. Maka tak sah i'tiqad dia.
Jadi nak i'tiqad, kita nak pegang. Nah, kita nak pegang kata Allah tu ada, Allah tu satu, Allah yang menjadikan segala-gala. Kita nak pegang tu kena pegang dengan yakin, kena pegang dengan putus. Dalam mata kata faqta yaqinan bil fuadi wajzimi. Tu dia. Kita kena mutuhkan jazam dengan fuad kita, dengan hati kita. Tu dia. Wajzimi maknanya kita kena putus. Kita tak boleh dah pegang aku berat gini. Tu tak boleh sama sekali. Kena yakin satu saja. Sebab itulah fa'lam di sini orang panggil al-ilmu bil yaqin. Kita kena Tuhan tu dengan yakin. Tu dia. Ataupun kita pakai dengan makna tayaqqan. Yakin olehmu annahu la ilaha illallah, bahawa tidak ada Tuhan lain yang disembah dengan sebenar kecuali Allah. Tu dia. Kalau kita pegang, kalau kita nak pakai dengan maknanya, al-ilmu bil yaqin. Nak ayat kata di sini pakai dengan yakin. Sebab dalam bab makrifat, dalam bab pengenalan Allah, kita kena kenal zat Allah dengan yakin. Maka ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah lafaz fa'lam ni, lafaz fa'lam ni ayah-ayah dan ibu-ibu dan anak-anak pelajar, tok-tok pakai semua. Kita tanda molek fa'lam di sini. Tok-tok guru kita kebanyakan ulama mu'tabarin, ulama yang orang panggil yang diiktibar, yang kemuka di atas muka bumi ni, nak ayat kata mereka terkena banyak ke pakainya fa'lam di sini pakai dengan maknanya fa'rif. Tu dia. Fa'lam ai fa'rif. Fa'rif di sini dan kenal, maka kenal olehmu. Fa'rif pakai dengan mana? Maka kenal olehmu. Sebab fa'rif daripada kalimah arafa ya'rifu irfatan wa irfanan wa ma'rifatan. Itu dia. 3 masdar dia. Arafa ya'rifu irfatan wa irfanan wa ma'rifatan. Itu dia. Maka ma'rifatan di sini masdar dia 3, irfatan, irfanan, ma'rifatan. Maka ulama kita banyak ke pakai ma'rifatan. Sebab tu kita terjemahnya ma'rifat. Ni orang panggil ma'rifatullah. Terjemahnya mengetahui ataupun mengenalkan Allah. Kita nak mengenalkan Allah, kita nak kenal Tuhan, nak kenal Allah. Itu dia. Hak ni dalam mata sebut awwaluddin ma'rifatullah. Itu dia. Awwaluddin ma'rifatullah. Mula-mula agama kita nak mengenalkan Allah. Dalam ayat sikit sangat je. Ayat-ayah dan ibu-ibu ni, ayat yang kita baca ni surah Muhammad ayat 19. Sikit sangat je. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tahawi kepada kita. Wi kita kenal dia hak ni tu, suruh kita kenal dia. Dia bui sikit je. Fa'lam. Kenal olehmu dengan yakin annahu bahwasanya la ilaha illallah, bahawa tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar kecuali Allah. Maka jumlah tu semua tu, jumlah daripada annahu la ilaha illallah duduk maha nasab, i'rab jadi maf'ulun bih. Itu dia, jadi maf'ulun bih bagi arafa ya'rifu, ma'rifatan tu mengenalkan akan Allah. Maknanya tak ada dah yang lain Tuhan yang disembah dengan sebenar kecuali Allah satu saja. Itu dia. Jadi dalam ayat ni, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat sambung tu kita sudah hurai dah. Dan ampun oleh engkau lizambika, bagi dosa engkau, dan walil mu'minina wal mu'minat, dan dosa bagi orang-orang mukminin dan orang mukminat. Itu dia. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Dan Allah bersangat mengetahui, Allah ni mengetahui mutaqallabakum wa mathwakum, apa sahaja yang kamu kerja di atas dunia ni, dia tahu juga tempat duduk kamu di negeri akhirat nanti. Walaupun lah ni tak ada duduk dia dalam negeri akhirat lagi pun Tuhan tahu dah dalam ayat. Maka ayat ni ayah-ayah dan ibu-ibu
tempat hak ulama kita ambil untuk nak ma'rifatullah. Untuk nak ma'rifatullah. Jadi nak mengenalkan Allah mulai daripada ayat ni lah. Mana sikit sangat ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, maka kena olehmu bahawa tak ada Tuhan lain yang disembah dengan sebenar kecuali Allah. Situ ya. Maka nak kenal Allah, nak kenal rupa mana ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nak cari jalan mana supaya kita boleh kenalkan zat Allah Subhanahu wa taala. Itu dia, jalan mana kita nak mengenalkan Allah. Maka bila kita kembali kepada ayat di dalam surah Maidah ayat 35, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita kembali kepada ayat surah Al-Maidah ayat 35. Buka ayat dan kita tanda ayat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ayat ni di dalam surah Al-Maidah ayat 35. Apa dia kata? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka yang beriman. Termasuknya kita sendiri, ayah kita, ibu kita, isteri kita, anak pinak kita, jiran-jiran kita, waris-waris kita, semua masuk dalam ayat ni. Ya ayyuhalladzina amanu, dan sekalian muslimin muslimat. Allah khitab kepada kita, ittaqullah, jaga oleh kamu akan Allah. Maknanya jaga oleh kamu akan agama Allah. Itu dia, ittaqullah. Ittaqullah kita terjemahnya takut oleh kamu akan Allah. Padahal takut di sini, kalau kita pakai bahasa Arab ke khisyah, khauf, tapi di sini daripada kalimah waqayati, wiqayatan. Wiqayatan dengan maknanya jaga. Jaga. Nak ayat kata, kita nak jaga agama tu mari mana? Mari daripada takut. Sebab takut tu lah boleh jaga. Kalau tak takut, ya tak jaga. Sebab kita takut tu boleh kita duk jaga. Gapo saja sebab kita takut, kita jaga. Kita beringatlah dengan sebab kita takut ni. Sebab itulah dia terjemahnya ittaqullah, takut oleh kamu akan Allah. Takut olehmu akan Allah, maknanya takut olehmu akan agama Allah. Takut agama Allah, buat apa yang disuruh, tinggal segala apa yang dilarang. Itu dia. Lepas tu, pergi lagi ayat. Wabtaghu ilaihil wasilata. Dan hendaklah, dan tuntutlah. Tuntut olehmu. Ilaihi kepadanya, kepada Allah. Al-wasilata. Tu al-wasilata itulah syahid yang kita nak. Tuntutlah kepada Allah al-wasilah. Tuntut kepada Allah nisbah apa? Nisbah amalan pun kita kena cari wasilah. Nisbah akidah pun kita kena cari wasilah. Supaya kita duduk hari-hari ni lah. Kita nak gapo? Kita nak buat rumah ke, kita nak menega ke, kita nak buat kebun ke, kita kena cari wasilah. Gapo wasilah? Cari jalan, cari cara-cara. Itu dia. Kita nak menega, kita tak tahu cara menega, boleh kau kita menega? Turun modal 100,000, 200,000, tapi cara menega kita tak ada mengaji, kita tak erti. Bank gerak ni. Tak kena cara tipu dia orang. Kilas siku dia orang kalau tak kena cara kita menega. Sebab apa? Sebab kita tak tahu cara. Itu dia. Sebab itulah cara ni besar. Dalam ayat Quran sendiri ni, surah Maidah ayat 35 ni, dia suruh kita cari cara. Wabtaghu ilaihi, hendaklah tuntut olehmu kepadanya, kepada Allah, al-wasilata, akan cara-cara, akan cara. Itu dia. Kalau itu di sini cara ni masalah. Nak rakyat kata hak jadi masalahnya cara tu. Kita hak duk jeng, kita hak duk jadi bank gerak, kita hak duk jadi hak duk jadi pecah belah, hak duk jadi balah bantah sebab kita tak tahu cara. Buatlah apa saja kalau kita tak tahu cara, perkara tu runtuh, perkara tu rusak. Di segi perniagaan, di segi kita buat kerja dunia, di segi kita buat amalan ibadat, di segi kita pegang akidah, kalau kita tak tahu cara,
Cop. Siap selalu dah. Tu dia. Lepas tu bila kita ngaji cara dah, bila kita tahu dah cara-cara ataupun wasitah dia, jalan dia, metode dia. Tu dia. Bila kita reti dah cara dia hak ni tu, jalan ni cara nak wi berjaya, nak wi kita hak ni tu kemah, nak wi kita hak ni tu buat kena dengan dikandaki wajahidu fi sabilihi, dan hendaklah sungguh olehmu fi sabilihi, pada jalan Allah. Kalau kita mari mari bercara ke amalan pun kita kena bersungguh. Baru kita ijtihad tu kena. Baru kita berjalan dalam bab ibadat tu kena. Kalau bab akidah pun kita kena bersungguh. Barulah kita buat cara-cara hak ni tu kena dengan apa yang dikehendaki. Sebab dalam ayat kata kalau bersungguh pada jalan Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu dapat kebahagiaan. Mu dapat berbahagia. Nak dapat berbahagia ni kalau kita tak bersungguh, kalau kita tak cari jalan, nak dapat kau bahagia? Tak mungkin kita dapat. Tu. Sebab itulah nak royak di sini ittaqullah dalam bab akidah kita kena, dalam bab akidah ia mari ittaqullah. Kita nak cari cara, nak cari jalan dalam bab akidah ni ia kena bersungguh. Kena takutkan Allah. Nak buat satu-satu perkara kena takutkan Allah. Guna takutkan Allah mula-mula sekali. Dalam bab amalan pun sama ya. Kalau kita nak sedia amalan kita macam dalam ayat dalam suratul Hasyr yang kita baca ayah ibu yang dirahmati, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah. Kita nak buat amalan bekalan akhirat pun ya mari dengan ittaqullah. Nak buat saat ni tu mung kena renung kepada agama dulu mula-mula sekali. Pasal mung kena takutkan Allah baru mung boleh jaga. Dalam bab akidah pun nak buat satu-satu jalan untuk pegang kemah tentang akidah, mung kena takutkan Allah baru mung berjalan tu kena. Tidak membuat dengan buta tulis, membuat dengan tak ada berasa takut, tak ada berasa bimbang, tak ada heran agama. Jadi membuat saat itu membuat dengan mudah-mudah, mu tak takut ke agama ni. Sebab itulah dalam bab akidah pun dia guna ittaqullah, dalam bab amalan pun dia guna ittaqullah. Buat gapo-gapo we ada renungan kita dengan Allah. We ada kaitan kita dengan Allah. Kita nak takutkan Allah, nak buat satu-satu perkara ni. Jalan ni ataupun wasail ataupun cara-cara, metode untuk kita nak wisapa. Wisapa kepada tujuan tu kita kena buat hak ni tu. We ada kaitan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Marinya ittaqullah. Itu dia. Satu ayat yang kedua di dalam surah Al-Maidah, satu lagi iaitu ayat 48 tanda molek. Ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat 48 ni Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Likullin ai likulli ummatin, bagi tiap-tiap umat. Ja'alna minkum, Tuhan kata kami telah jadi daripada kamu syir'atan, kami jadikan daripada kamu hak ni tu. Kami jadi maknanya Tuhan jadikan, orang panggil dalam masa satu-satu kaum. Masa satu-satu kaum, tak ada kira lah kaum mana-mana. Masa dulu Tuhan jadi satu-satu kaum saat itu, Tuhan jadi di dalam kaum saat itu syir'atan wa minhaja. Apa syir'atan? Syariat. Syir'atan di sini kita pakai dengan makna syariat. Syariat, apa syariat? Syariat iaitu undang-undang agama. Dustur, undang-undang agama ataupun ratatamanun. Kalau kita kecek dalam bahasa bahasa Thai balah itulah. Jadi di sini nak kita faham kata undang-undang Tuhan buat kaum satu kaum. Maka Tuhan siapa ke undang-undang agama. Kena pakai agama, kena turut syariat Allah. Wa minhaja, apa minhaja? Minhaja iaitu cara-cara. Cara-cara tu
Nah, kena ada dalam satu-satu kaum. Cara-cara ataupun orang panggil metode. Nah, metode dan lagi pula kalau bahasa Siak dalam istilah orang mengaji sekarang dia panggil laksud. Kena ada laksud, kena ada kurikulum. Tu cara-cara ni penting. Maka di sini yang ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ayat Quran royak minhajah, cara-cara. Ayat Quran royak wasilah ataupun wasail yang kita boleh reti di sini, cara-cara dan jalan-jalan untuk kita nak reti ibadat, nak reti amalan, nak reti akidah, kita kena cari cara, cari jalan. Maka apabila kita pulang klik kepada ayat kita di awal tadi, nah ayat kita surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, fa'lam dengan maknanya ketahui olehmu, maknanya kenal olehmu bahawa tidak ada Tuhan yang lain yang disembah dengan sebenar kecuali Allah. Mu kena kenal dengan yakin. Tuhan suruh kita kenal dengan yakin. Allah suruh kita kenal Allah tu dengan yakin. Nak kenal jalan mana? Sebab itulah ulama buat cara-cara. Buat minhaj. Buat wasail, buat wasilah untuk nak mengenalkan zat Allah. Tu orang panggil minhajah. Faham tak tu? Minhajah. Buat cara-cara supaya nak boleh kenal zat Allah ni. Nak kenal tu pula kena kemah, kena kejap, jangan gonyel, jangan berkocok, jangan cabuk. Nah, jangan bertukar. Kena kemah sebab buku akidah dia kena yakin. Bila kena yakin kena kemah. Tu dia. Maka kena buat cara. Ayah-ayah dan ibu-ibu, kita tengok kita, okay? Ketika kita tak sihat, ketika kita tak sedap rasa, kita berasa nak makan nyo muda, rasa nak makan kelapa, hok muda. Rasa nak makan nyo muda. Lepas tu kita nak makan nyo muda tu, hajat kita nak nyo tu ya. Ikutlah rupa mana dia mau nak ambil nyo nak wik kita tu. Nah, kita dah nak makan nyo muda, dah nak makan kelapa muda tu. Rupa mana dia mau nak ambil wik kita. Hak tu serah hak tu. Tu orang panggil kena cari metode. Kena cari metode. Kena cari wasilah. Kena cari manhaj. Kena cari cara-cara. Maka cara-cara orang nak ambil nyo muda wik kita tu, dia nak ambil nak naik sendiri ke? Dia nak menunggang sendiri, nak naik sendiri ke? Ataupun dia nak pergi guna kera ke? Guna beruk ke? Ataupun dia nak pergi guna galah ke? Serah. Galah, ambil buluh, bambu tu. Gahit. Ataupun nak guna kera ke? Beruk ke? Untuk naik. Ataupun dia nak naik sendiri. Dia ada kekuatan. Nak naik lagi. Kita nak buahnya tu. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, dia kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenal olehmu bahawa tak ada Tuhan lain kecuali Allah. Ambil daripada ayat ni lah, ma'rifatullah. Mengenalkan Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Mula-mula agama kena kenal Allah. Pada kenal anu. Maka ulama ni ambil jalan, cari cara, buat wasilah, buatlah metod dia hak ni tu, buat cara-cara, buat sifat 20. Tu dia, buat sifat 20. Faham tak? Buat sifat 20. Buat sifat 20 ni lah masuk dalam ayat surah Maidah ayat 49 yang kita duk baca ni, minhaj. Minhaj cara-cara, cari cara. Nak boleh pergi kata Allah ada, Allah kuasa, Allah satu sahaja, Allah yang menjadikan segala-gala. Tu dia. Nak pergi kemah tu, nak buat kan? Lalu itulah ulama buat sifat 20. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dua-dua orang ni tepat berlainan. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang meninggal dunia pada tahunnya 324 Hijriyah, dia bertempat di bumi Basrah, duduk di dalam negeri Iraq. Dia bermazhab Hambali. Dia buat sifat yang kita dah belajar, sifat Allah Subhanahu wa taala ni, dia buatnya sifat 13 sifat, terdiri daripada wujud, qidam,
baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith qiyamuhu ta'ala bi nafsi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayah sam'un basarun kalamun. 13 sifat saja di sisi Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. 13 sifat ni sudah lepas dah daripada i'tiqad secara buta tuli. Di sisi dia orang panggil qaul hak Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, dia panggil qaul mu'tamad, qaul mu'tamad. Maka di sisi Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dia kata di sisi dia 20 sifat. Nah, mulai daripada wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala bi nafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayah, sam'un, basarun, kalamun. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Cukup 20 sifat. 20 sifat ni dia bagi 4 bahagian: sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah 1 iaitu wujud, sifat salbiyah 5 qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala bi nafsih, wahdaniyah. Itu dia. Lepas tu sifat ma'ani 7: qudrah, iradah, ilmun, hayah, sam'un, basarun, kalamun. 7 sifat, sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah 7 juga. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Itu dia. Jadi nak royak kata di sini, nah, 7 sifat daripada sifat ma'ani ni maknanya Imam Abu Mansur Al-Maturidi sifat hal bagi dia ni, nah sifat hal maknawiyah bagi dia hak ni tu dia pegang 7 sifat ni. Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dia tidak isbat 7 sifat ni. Ala kulli hal nak royak kata dua-dua ni buat cara-cara, buat wasilah supaya nak mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Nak wisapa ma'rifatullah, maka dia buat wasilah, buat manhaj supaya nak pegang kemah akidah. Sebab tu hai royak sikit sangat je. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tak kata ya. Pas cara mana? Nah, cara mana? Serahlah. Ayat tu. Tu dia. Lepas tu kalau kita tengok. Nah, kalau kita mari tengok, kalau kita mari kaji, di mana hak tepat jadi salah dengan agama? Yang kita duk jadi jahil sifat 20. Hak mana hak jadi silap dengan agama? Sebab sifat mula-mula sekali sifat wujud. Wujud artinya ada. Ada siapa? Ada zat Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah. Sebab ada Allah itulah orang panggil sifat nafsiyah, kerana kembali kepada diri Allah. Bila sebut kata ada, kita i'tiqad Tuhan ada. Pas demo i'tiqad Tuhan ada tak? Bagi orang ada rak sifat 20, demo i'tiqad Tuhan ada tak? Kita i'tiqad Allah wujud. Allah mawujud. Wujudullah, Allah mawujud. Wujudullah, Allah mawujud. Itu dia. Kita i'tiqad Tuhan ada. Demo i'tiqad Tuhan ada tak? Itu dia. Jadi di sini nak royak kata di mana hak tepat jadi rusak. Kita i'tiqad Allah qidam. Allah bersifat dengan sifat sedia. Demo i'tiqad tak Allah bersifat dengan sifat sedia? Ka demo i'tiqad Allah bersifat dengan sifat baru. Allah baru ada. Supaya makhluk ke? Makhluk baru ada ya. Itu dia. Betul mana hak jadi rusak? Kita berpegang, kita berakidah, kita berpegang Allah baqa. Allah bersifat dengan sifat kekal. Dia mau pegang tak? Allah bersifat dengan sifat kekal. Kalau dia mau pegang Allah bersifat dengan sifat rusak, bersifat dengan sifat punah, bersifat dengan sifat fana. Itu dia. Tu nak ayat kata mana tempat salah, mana tempat rusak. Cuma
Tak ada berjumpa dalam mata hadis Nabi pakak panggil Abu Bakar, panggil Sayyidina Umar, panggil Sayyidina Uthman, Nabi panggil Abu Hurairah, "Hei, mari ngaji sifat 20, mari ngaji sifat 20." Tak ada lah hak tu. Sebab ya cara-cara ni ya turut masa mereka mana-mana, masa ummah mana-mana, kaum mana-mana, carilah cara. Cara ni nah, boleh bawa, boleh pegang, nah, boleh sebar, dan orang panggil boleh boleh pegang secara kemah dalam satu-satu kaum yang tertentu. Maknanya kaum ni boleh pegang balah mana, kaum ni boleh pegang balah mana, peganglah. Apa kita tengok cara-cara ulama buat, detailnya, halusinya, sapakah hari ni ambil daripada Qur'an 3 sapakah hari ni. Kita gonyel, kita kocok tak berkocok, sifat 20 tak berkocok, sifat 13 tak berkocok. Tu dia. Parusak betul mana? Bunuh betul mana? Sebab itulah kalau kita ada lagi kejahilan dalam bab sifat 20, kita carilah guru. Man lam yakun ya'lamu dha falyas'ali, man lam yajid mu'alliman falyarhali. Siapa tak erti, tak faham, tanya. Tak dapat tu guru, rihlah pergi cari guru. Imam Syafi'i cari guru duduk daripada negeri Palestin di Gaza. Dia mari ke Mekah, hijrah mari ke Mekah, duduk Mekah hijrah pergi ke Madinah, duduk Madinah hijrah pergi ke Yaman, duduk Yaman hijrah mari kelik kepada Mekah, Mekah pula hijrah pergi kepada Iraq, duduk Iraq kelik kepada Mekah, Mekah pula hijrah pergi kepada Mesir. Nak rakyat kata cari guru. Tu dia. Sebab tu dia kata man lam yakun ya'lamu dha falyas'ali, man lam yajid mu'alliman falyarhali. Kena rehlah pergi cari guru. Tu dia. Kita tak erti, kita tak faham, cari guru. Kita bukan boleh faham semua ni, kita pernah di depan ni bukan faham semua ni. Ada hak kita faham, ada hak tak faham, ada hak erti, ada hak tak erti. Tapi guru kita ramai, guru kita banyak, kita rujuk pada guru kita, kita tanya menanya. Kita buat muzakarah dengan tok guru kita. Tu dia. Tiba-tiba apabila kita mari kecek sifat 20, dia mau kata kita bid'ah. Bid'ah, bid'ah kecek bid'ah tu. Sifat 20. Mana masa Nabi tak ada? Masa Rasul tak ada sifat 20. Sifat 20 gapo sifat 20? Nama sifat 20. Cuba tengok isi dia. Allah ada. Dia mau etika Allah tak ada kan? Allah satu, sifat wahdaniyah. Dia mau etikad Tuhan tiga kan? Tak juga apa? Hak tu lah ya, nak tak nama apa ikutlah. Jihad apa tak gi, nak tak jihad tu jihad ni lah gi. Tu dia. Jihad tu duduk di kita nak letak isi dalam tu, kena tengok isi dalam. Kita tengok isi dalam tu gapo isi dalam. Sifat 20 tengok isi dalam. Tu dia. Bila orang kecek kata sifat 20, kita selalu bid'ah. Apa bid'ah? Bid'ah ni al-fi'lah al-mukhalifah lis-sunnah. Al-fi'lah al-mukhalifah lis-sunnah ialah perbuatan yang menyalahi bagi sunnah. Perkara apa sahaja hak menyalahi daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang panggil bid'ah. Pak kita kata Tuhan ada. Nabi kata Tuhan ada tak? Kan Nabi kata Tuhan tak ada. Tu mukhalifah li sunnah tu. Kita kata Tuhan sedia. Nabi kata Tuhan baru kan? Hak Nabi kata. Tu dia. Sebab itulah ayah-ayah dan ibu-ibu kita kena reti gapo bid'ah. Al-fi'lah al-mukhalifah li sunnah. Faham ni bid'ah kan? Kalau bid'ah belaka. Ni Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abi Mansur Al-Maturidi yang mengadakan, yang menumbuhkan sifat 20 dan sifat 13. Adapun Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dia meninggal dunianya pada tahunnya 728 Hijriyah. Ibnu Taimiyah orang Qurun 7. Dia mengadakan tauhid tiga. Dia mengadakan tauhid tiga. Ibnu Taimiyah. Gapo tauhid tiga? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma' was sifat. Tu. Tiga-tiga ni Ibnu Taimiyah.
dan Ibnu Qayyim sebagai anak murid dia yang meninggal dunia pada tahunnya 751 Hijriah. Lepas tu heret mari hak sahurnya, kita ambil hak sahurnya, iaitu Muhammad bin Abdul Wahhab yang kita dok kenal sampai ke hari ni, iaitu Wahhabi. Muhammad bin Abdul Wahhab iaitu orang negeri Najdin. Dia beranak daripada Bani Uyainah. Dia saat itu meninggal dunia pada tahunnya 1200 ni. 1200 ni 12 ni dia meninggal dunia di Dar'iyah. Jadi di sini nak rakyat kata dalam bumi Najdin masa tu Muhammad bin Abdul Wahhab duk sebar akidah, iaitu tauhid tiga ni, iaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma' was sifat. Maka ni cara hak dia, cara hak Ibnu Taimiyah. Hak ni orang panggil metode hak Ibnu Taimiyah, cara hak Ibnu Taimiyah, cara hak Ibnu Qayyim, cara hak Muhammad bin Abdul Wahhab, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma' was sifat. Ha tu cara. Pas tak bid'ah hak tu. Supaya tulah je. Sebab orang panggil hak kita menumbuh, kita orang hak menumbuh dekat kita, orang hak buat, kita hak orang taksis perkara ni, kita orang hak buat witimbu perkara ni. Orang panggil hak ni cara-cara hak kita bawa mari. Cuma cara ni boleh bawa orang kemah tak kemah, kejak tak kejak, kukuh tak kukuh. Duk di benda hak kita buat tu. Baik tu. Hak tu bid'ah tak? Masa Rasulullah tak betul juga. Bukan Rasulullah kata Sayyidina Umar, itu Umar, Abu Bakar, Ali, Uthman, Abu Hurairah, Abu Darda, Abu Dhar, mari dengar tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma' wa sifat. Tak juga. Bid'ah sepatutnya juga. Kalau turut bid'ah habis. Sebab tu saya kata kita nak kecek bid'ah, kita kena reti juga. Kita nak reti juga kata gapo isi dia di dalam tu. Kita tengok luar apa macam ni. Tengok dalam macam lain. Pada tu. Tu nak royak kata hak kita tak senyo. Supaya kita buat misal lepas-lepas dah ke. Luar nampak kereta bin, dalam enjin tutup. Kita nak buat apa? Enjin hak lain daripada ni. Hak ni orang panggil tak betul dengan kulit. Dalam tu tak betul dengan kulit. Nak buat apa tak betul dengan kulit? Dunia di hari ni orang panggil dok nak kepada kebenaran. Sebab itulah kitab ni kita dok letak kitab di depan ni. Dok letak di kitab di depan ni. Sebenarnya golongan Wahabiyah dia tak boleh letak mula dah kitab ni. Tak boleh guna mula dah kitab. Dia kena guna Al-Quran wal Hadis. Sebab bahasa turut ayat, turut hadis lagi. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Dua je. Rujuk kepada Allah dan rujuk kepada Rasul. Apa Allah? Al-Quran. Apa Rasul? Al-Hadis. Rujuk kepada Allah dan Rasul. Quran dan hadis. Kitab tak ada payah kita buka kitab. Sebab apa? Sebab pada asal ulama kita tak pakai dah. Ijma' kita tak ada pakai dah. Qiyas kita tak ada pakai dah. Apa perlu kita kitab? Duk tak depan kita dah. Perlu apa kita? Sebut tafsir Qurtubi, tafsir Tabari, tafsir tu, tafsir ni. Kita tak ada kena payah sebut sebab kita bukan guna kitab. Kita guna Quran dan hadis. Kecek dengan Quran hadis jadi, ambil Quran hadis tu. Sebab kitab ni boleh tazwir, boleh tahrif, boleh apa. Di hari ni boleh buat semua dah. Perak. Sahih Bukhari hak kita buat keluar, hak kita buat tubik masdar daripada kita. Kitab apa sahaja, tafsir Qurtubi, tafsir Tabari, tafsir tu, tafsir ni, segala kitab. Tubik daripada masdar hak orang panggil sinaah daripada kita. Tubik daripada maktabah hak kita. Ikut kita nak tafsir kat mana, nak hurai kat mana, semua hak orang panggil bukan daripada nuskah asli dak. Bukan nuskah asli. Ya tak ada pelik gapo baca waktu tubik kitab. Ni ada dalam kitab ni. Ni duk sini tak ada kena duk royak dah. Mai Quran mari kecek. Mai Quran kecek. Mai Quran sebab Quran ni Tuhan kata wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Quran ni Tuhan jaga terus. Kalau hadis ni ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis hasan, ada hadis maudhu'. Tu dia. Jadi hadis ni nak jaga tak leh. Quran Tuhan royak siap dah aku jaga. Wa inna lahu lahafizun. Tu dia. Sebab itulah
Kita guna Quran. Kecek guna Quran. Tak usah guna kitab. Guna Quran. Guna Quran, cacin dah. Jelas dah. Dalam Quran kata anu. Pada tu. Dalam ayat kita guna, dalam sifat Tuhan kita guna. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Bersalahannya Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Kita kata bersalahannya Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Padahal kata serupa tak? Kita tidak serupa Allah dengan baru. Tidak serupa betul mana? Tidak serupa betul Allah tidak bertempat dan Allah tidak berjihad. Allah tidak jirim. Padahal bertempat dan berjihad. Wahabiyah dia pegang akidah Tuhan bertempat dan Tuhan berjihad. Baik tu. Dia pegang Tuhan bertempat dan Tuhan berjihad. Wahabiyah dia peganglah tu. Kita tak. Tuhan tidak bertempat, tidak berjihad. Dia kata, maknanya Tuhan tak ada kalau itu. Tak tepat, tak berjihad. Tak ada ke mana Tuhan ada. Bukan lazim bertempat. Nah, maknanya benar ada mesti bertempat, tidak lazim. Sebab tempat tu makhluk. Allah menjadikan. Pada tu. Sebab itulah kita tidak bertempat dan tidak berjihad. Dia bertempat dan berjihad. Apa? Kerana dia turut zahir. Dia pegang akidah az-zahir huwal murad. Zahir daripada ayat Quran, ayat mutasyabihat huwal murad. Kita az-zahir laisa bi murad. Kalau az-zahir huwal murad dalam ayat surah Al-Hadid ayat 4. Nah, tanda molek surah Al-Hadid ayat 4. Huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal arsy. Tuhan atas arsy. Allah menjadikan langit bumi dalam masa 6 hari. Kemudian Allah bertempat, Allah atas arsy. Allah di atas arsy. Dalam ayat kalau kita pergi zahir maknanya Tuhan bertempat di atas arsy. Pas kita pergi zahir ayat Tuhan bertempat di atas arsy. Kita pergi dak wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tuhan bertempat di atas bumi sebab kita ni wa huwa ma'akum, Tuhan serta dengan kamu. Kamu duk mana? Kamu tu manusia tu. Manusia duk mana? Duk atas muka bumi. Maknanya Tuhan duk atas muka bumi. Kita pergi dak Tuhan duk atas muka bumi. Sebab nak turut zahir ayat. Tak, kita tak pergi. Kita tak pergi tu orang panggil berimis setengah, tidak setengah. Dalam ayat Quran dalam surah Al-Baqarah dia kata afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Walaupun ayat ni sababun nuzul dia kepada Yahudi. Mu berimis setengah ayat dan mu tak berimis setengah ayat. Setengah ayat ni mu pergi Tuhan dekat tarah. Satu lagi hak Tuhan serta kita mu tak pergi. Tuhan atas muka bumi sebab kita duk atas muka bumi. Ma'a ni orang panggil zaraf makan. Sebab kita bertempat di atas muka bumi ni. Pergi dah tu. Nah, sebab kita kena turut zahir. Zahir ayat. Nak takwil tak boleh dah. Haram takwil. Kita takwil. Takwil kat mana kita? Kita takwilnya Tuhan serta dengan kamu hak itu dengan orang panggil meliputi nisbah ilmu dia dengan kita. Seolah-olah sepada kali dah tahu belaka. Tu orang panggil meliputi pada ilmu. Hak tu orang panggil Ahlus Sunnah wal Jamaah dia pergi kot tu. Lepas tu kita apabila kita hak ni tu tak kena dengan kita, bila kita hujah, bila kita mujadalah, bila kita munazarah tak kena dengan kita, kita letak karut lah. Letak karut mana? Demo tu irhabi. Demo tu kokan rai. Kita guna istilah dah. Ni orang panggil wahbi ni cara dia. Nah, cara dia nak tuduh orang, nak berfitnah pada orang, tujuan nak wirusak di dalam masyarakat. Sebab tu wahbi ni di mana tempat dia di atas dunia ni nama dia punah. Sebab apa? Sebab dia memfitnah. Apabila dia nak kocok tak leh, dia memfitnah. Bila dia memfitnah hak ni tu, dia bubuh kokan rai, dia bubuh irhabi. Maka apabila dia bubuh nama rusak macam ni, orang marah dia, orang murih dia. Bila orang murih dia, orang tak terima dakwah dia. Bila tak terima dakwah dia itulah dia tukar nama wahbi pakai dengan makna salafi. Tu nama salafi yang duk pakai di hari ni. Sebab itulah saya kata bapa-bapa ahlul ilmi, nah anak-anak pelajar semua jangan duk panggil salafi. Sebab salafi ni ia bangsa kepada orang salafus soleh. Orang salafus soleh ni orang molek, orang cerah, suci, cemerlang. Dia ni dia buruk dah. Bila dia buruk, dia sana nama dia kepada salaf. Bangsa dia kepada salaf. Salaf tu adalah salafus soleh. Orang korong ambil daripada masa Rasulullah sehingga sahabat. Nah, korong 3 hak ni tu
Masa tu masa suci, masa cemerlang, masa salafus soleh. Ya bangsa kita tu kerana dia orang tak terima sebab dia memfitnah, dan dia orang panggil dia pahalakan darah orang hak pegang akidah tak serupa dengan dia pahala darah. Ni tempat kita. Nah, nak royak kata dia nak berzahir sangat pun, dia pun duk cari juga. Nah, peminat dia cari juga. Kita tak ada takut gapo dah. Mati tak ada pelik gapo, mati tak ada gapo. Sebab apa? Sebab kita nak lepas dakwah saat ni tu sebanyak-banyak mungkin. Mati biasa ya. Semua manusia kena mati belaka, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nak royak kata tu fitnah dia. Bila fitnah dia nak terima, nak lepas benda ni tak boleh, lalu itulah dia lepas kok jalan tak molek. Maka dia tukar nama dia. Bila dia tukar nama dia letak nama dia Salafi. Kita pun pergi turut panggil Salafi ratik. Jadi dia membodohkan kita pun turut bodoh. Guna tukar nama. Tukar nama orang tak molek dia jadi nama molek. Itu dia. Nah, supaya anak-anak pelajar kita, supaya ibu-ibu dan bapa-bapa boleh ambil penjelasan yang apa kita bagi pada malam ni, maka kita pun duk sepanjang adalah harap apa dan maaf lah salah silap sikit banyak masa iyalah manusia ni dia ada orang panggil lotare kekasare ya bahasa ya benar bila kau kasar ya kau buka, kau kasar kau buka, bahasa dia lah. Tapi benda tu harap apa dan maaf lah sekiranya ada salah silap sikit sebanyak ya bahasa iyalah manusia ni. Kita boleh berilah kebaikan kepada ayah-ayah kita, ibu-ibu kita, supaya kita ni tu tak terlibat, tak keliru di dalam akidah kita lagi. Maka sekadar tu saja pada malam ni, insya-Allah kita berjumpa semula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.